Jadi kita perkenalkan terus kepada penonton kita, iaitu di sini tetamunya kita bawakan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Ramizi alias Abdul Qayyum bin Haji Mutusin, merupakan seorang pegawai pelajaran kanan Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum Tuan. Kita bersua kembali ni untuk kali keduanya. Kalau saya kali pertama Kali ni. pertama. Baru bersama ni ya. Tapi masih nervous lah. Tidak mengapa. Kita di sini untuk kita mengetahui dengan topik tersebut. Jadi sebenarnya memang kita ingin dengarkanlah daripada Yang Mulia Tuan sendiri ya. Pertama sekali kita ingin ucapkan selamat datang kerampai pagi dan terima kasih atas waktu yang akan diluangkan nanti bersama-sama. Kita ingin mengetahui ni terlebih dahulu Yang Mulia Tuan berkenaan dengan pengenalan penubuhan Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims Kementerian Hal Ehwal Agama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in amma ba'd. Terlebih dahulu diucapkan kepada semua pendengar tim Radio Television Brunei amnya dan rampai pagi khususnya kerana memberi peluang kepada pihak kami untuk memperkenalkan Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims Kementerian Agama Negara Brunei Darussalam. Okey, sebelum itu saya ulangi baliklah memperkenalkan diri, iaitu saya Haji Muhammad Ramizi alias Abdul Qayyum bin Haji Mutusin, pegawai pelajaran kanan di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims Kementerian Agama. Okey, perlu saya menerangkan secara ringkas sejarah dan pengenalan Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims Kementerian Agama, atau lebih senang dipanggil PPPQ Mabims. PPPQ. Untuk yang pendeknya lah. Okey. Kalau itu panjang kan kalau disebut, soal yang pendeknya PPPQ Mabims. Okey, pertama perlu saya terangkan apa itu Mabims. Silakan. Okey, Mabims adalah akronim atau singkatan bagi Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Mabims MA, B for Brunei, I rupanya Indonesia, itu singkatan. Indonesia, Selalu Malaysia kita dan dengar Singapura. tapi tidak tahu artinya. Okay. Okey. Kemudian iaitu pertemuan atau forum yang tidak rasmi bagi menteri-menteri agama negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura. Okey, kemudian manakala PPQ telah ditubuhkan melalui resolusi hasil pertemuan tahunan Mabims kali kelima pada 3 dan 4 Ogos 1994 di Langkawi, Kedah, Malaysia, yang mana pertemuan tersebut telah bersetuju untuk negara Brunei Darussalam menjadi negara sekretariat kepada PPQ Mabims. Ini bermakna PPPQ Mabims adalah satu organisasi di bawah platform Mabims dan negara Brunei Darussalam sebagai pusat operasi dan pentadbirannya. Okay. Kemudian pada tahun 1996, pusat ini ditubuhkan secara rasminya di Brunei dan dikendalikan di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama negara Brunei Darussalam. Okey, ada juga perlu disebut juga bahawa masa ini PPQ Mabims berlokasi di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Nasrallah Bolkiah, yang mana pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Nasrallah Bolkiah adalah dilantik juga sebagai pengarah di pusat pengajian ini. Okey, dalam hal ini perlu saya jelaskan bahawa walaupun PPPQ Mabims sendiri diletakkan di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Nasrallah Bolkiah dan diketuai oleh pengetuanya, akan tetapi kedua-dua adalah entiti yang berasingan dengan misi dan juga fungsinya yang berlainan. Okay, cuma kedua-duanya ini saling melengkapi terutama dari segi aktiviti-aktiviti yang berkaitan Al-Quran. Baik untuk kemaslahatan negara Darussalam maupun bagi negara anggota Mabims. Begitulah serba sedikit kewujudan atau pengenalan Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims. Baik, alhamdulillah ya. Banyak yang kita ni ketahui daripada satu penerangan mukadimah ya daripada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Ramizi sebentar tadi berkenaan dengan Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims Kementerian Hal Ehwal Agama ya. Baik, ingin kita ketahui juga ni sebenarnya apakah konsep, tujuan dan juga fungsi ataupun peranan Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims Kementerian Hal Ehwal Agama itu, Haji, silakan. Okey. Secara ringkasnya mengenai konsep, tujuan dan fungsi atau peranan Pusat Pengajian dan Al-Quran Mabims, iaitu yang merangkumi pengajian, penyebaran, pengajaran dan pembelajaran muslimnya berkaitan dengan Al-Quran. Okey, antara tujuannya adalah
untuk mewujudkan kerjasama negara-negara anggota MABIMS dalam pengajian dan penyebaran Al-Quran. Kemudian untuk melahirkan pembaca-pembaca Al-Quran yang dapat menguasai pembacaan Al-Quran yang bermutu tinggi serta melahirkan pakar-pakar dalam bidang qiraat. Untuk melahirkan pakar-pakar dalam bidang ilmu-ilmu Al-Quran, menggerakkan proses pengembangan dan penyebaran Al-Quran dan pengajaran di kalangan negara-negara anggota MABIMS. Kemudian untuk meningkatkan kesedaran dan kualiti umat Islam terhadap penguasaan Al-Quran dalam berbagai aspek, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan kandungan di dalam Al-Quran, untuk meningkatkan pemahaman mengenai perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersumberkan Al-Quran. Kemudian untuk memberikan jawapan terhadap pelbagai cabaran, tantangan yang dihadapi oleh umat Islam pada ketika ini dalam era globalisasi dan modernisasi. Kemudian menyiapkan generasi penerus yang mampu memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam secara utuh bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala aspek kehidupan. Manakala fungsinya adalah bagi Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS, iaitu sebagai penyelenggara kursus tahsin, tilawatil Quran, qiraat dan ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian juga membuat kajian dan penyelidikan tentang perkara-perkara yang berhubung dengan Al-Quran dan ilmu-ilmunya. Menyelenggarakan forum, bengkel, seminar-seminar, kursus-kursus dan seumpamanya mengenai Al-Quran. Seperti memberi kursus taranum Al-Quran kepada guru-guru, para qari-qari'ah, kebangsaan dan belia kebangsaan. Kemudian skim kefahaman Al-Quran kepada agensi-agensi kerajaan dan swasta dan juga kepada badan bukan kerajaan, yakni NGO. Kemudian mengusahakan penerbitan dan penyebaran yang berhubung dengan Al-Quran seperti terbitan bersama Radio Televisyen Brunei, iaitu program TV seperti pengajaran dalam Al-Quran dan mutiara hadis. Kemudian mengusahakan tafsir Al-Quran. Kemudian sebagai pusat pertemuan pakar Al-Quran di bidang qiraat, kitabah dan tahfiz Al-Quran. Secara amnya, institusi ini menjadi penghubung dengan negara-negara anggota MABIMS dalam bidang pengajaran dan penyebaran Al-Quran. Itu saya dapat diterangkanlah sedikitlah. Terima kasih. Tidak lupa kita ucapkannya di atas perkongsian berkenaan dengan konsep, berkenaan dengan tujuan dan juga peranan ya. PPPQ, betul Nek? Ya, betul. Kita panggil ya PPPQ itu secara singkatannya. Tapi kalau secara penuhnya adalah Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS, Kementerian Hal Ehwal Agama. Kita harapkan juga segala tujuan yang memang nyorang menjadi sesuatu yang dapat dicapai. Sekarang kita saksikan di skrin Kaca TV pada ketika ini sebenarnya adalah mungkin logo MABIMS mungkin. Ya, betul. Mungkin dapat Tuan kongsikan sedikit sebanyak berkenaan dengan infografik ini. Okey, ini adalah logo rasmi bagi Pusat Pengajian dan Al-Quran MABIMS. Dan di sana ada bendera-bendera yang berkaitan dengan negara-negara anggota MABIMS. Itulah yang dapat saya terangkan. Jadi logo ini digunakan pakai bagi keempat negara ini? Tapi berhubung dengan Al-Quran sahaja. Jadi baik. 4 negara ini mungkin dapat dikongsikan sekali lagi: Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura dan Singapura. Singapura dan Malaysia. Oh, Malaysia. Singapura dan Singapura. Okey. Jadi di sini 4 bendera yang dapat kita saksikan di sini yang baru saja dikongsikan oleh Yang Mulia Tuan sebentar tadi, dan logo ini digunakan untuk yang berkaitan dengan MABIMS dari keempat negara tersebut. Ya, baik. Untuk soalan yang terakhir yang ingin kita tanyakan ni kepada narasumber kita ni Nadia, berkenaan dengan tajuk kita pagi ini, Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS. Jadi apa sahaja perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS Kementerian Hal Ehwal Agama, kalau kita boleh mengetahui ini? Ya, okey. Sebenarnya perkhidmatan ini banyak, mungkin saya boleh ringkaskanlah sedikit. Silakan. Okey, pertama sekali iaitu perkhidmatan yang ditawarkan di Pusat Pengajian dan Al-Quran MABIMS yang berjalan pada masa ini adalah seperti berikut. Yang pertama sekali mengenai musabaqah menghafaz Al-Quran
beserta pemahamannya, peringkat kebangsaan dan peringkat negara anggota MABIMS. Kemudian Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS Kementerian Agama telah mengendalikan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya, peringkat kebangsaan yang mana dibukukan kepada rakyat ke bawah duli yang maha mulia dan penduduk tetap. Dan peringkat negara anggota MABIMS yang lalu yang mana pemakluman keputusan dan pengangguran hadiah-hadiah kepada para pemenang telah disempurnakan oleh ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Darussalam di Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negara pada 17 Ramadan 1446 Hijrah bersamaan dengan 17 Mac 2025 bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas baru-baru ini. Okey. Untuk makluman tuan dan puan dan masyarakat luar di sana bahawa musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat kebangsaan diadakan pada setiap tahun. Okey. Kemudian musabakah ini diadakan dalam 3 peringkat, iaitu peringkat pertama iaitu peringkat saringan. Kemudian peringkat separuh akhir dan peringkat akhir. Yang mana peringkat saringan ini telah diadakan pada tahun lepas hujung bulan November. Awal sudah sebetulnya. Kemudian di dalamnya ada 5 kategori. Kategori A, B, C, D dan E. Jadi sebenarnya mengikut umur bagaimana? Ya, mengikut umur. Mengikut umur. Kalau peringkat kategori A yang berumur 12 tahun ke bawah. And then bagi kategori B dia umur 13 tahun ke atas. Kemudian yang kategori C terbuka kepada peringkat umur dan ada adalah kategori yang adalah macam kategori C itu ia menghafaz daripada surah Al-Baqarah dan Ali Imran dan beserta pemahamannya. Kemudian kategori D pula sebanyak 15 juz. Kemudian kategori E yang terakhir iaitu menghafaz sebanyak 30 juz. 30 juz ya beserta pemahamannya. Baik, ingin kita ketahui juga mengenai dengan pertandingan ini memandangkan peringkat saringannya sudah pun dijalankan penghujung bulan November tahun lepas. Untuk peringkat separuh akhir. Separuh akhir ini diadakan pada awal bulan Januari tahun ini 2025. Baru-baru ini. Dan peringkat akhirnya diadakan pada bulan Februari juga, awal bulan Februari 2025. Jadi itu adalah peringkat akhir pada bulan Februari. Kemudian di peringkat MABIMS pula diadakan pada sebelum sambutan Nuzul Al-Quran pada 13 dan 15 Mac yang lalu. Jadi untuk peringkat saringan bagi tahun ini nanti perancangannya sekitar bila tu? Sama juga mungkin di akhir bulan November hujung tahun nanti ya. Kemudian antara tujuannya musabakah ini diadakan bagi peringkat kebangsaan adalah menggalakkan umat Islam di negara ini untuk berjinak-jinak mencintai Al-Quran melalui hafazan dan menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai rutin harian dan amalan harian. Kemudian sebagai dorongan kepada para peserta khususnya orang ramai umumnya untuk berjinak-jinak untuk memahami dan mengambil pengajaran serta iktibar dari ayat Al-Quran yang dipertandingkan. Untuk menambahkan lagi golongan menghafaz Al-Quran di negara ini di samping untuk mendapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah SWT. Kemudian alhamdulillah peserta musabakah ini meningkat dari setahun ke setahun. Kemudian manakala musabakah menghafaz Al-Quran di peringkat anggota MABIMS pula diadakan setiap 2 tahun sekali. Bukan tahun-tahun jadi bukan setiap tahun ni, 2 tahun sekali sahaja. 2 tahun sekali sahaja. Yang mana disertai oleh peserta daripada negara Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura. Antara tujuannya ialah untuk mewujudkan kerjasama di antara negara anggota MABIMS dalam bidang pengajian dan penyebaran Al-Quran, kemudian menggerakkan proses pengembangan dan penyebaran Al-Quran dan pengajaran di kalangan negara-negara anggota MABIMS dan mengeratkan hubungan integrasi negara anggota MABIMS terutama dalam bidang Al-Quran, menyatukan perpaduan ummah melalui Al-Quran di antara negara anggota MABIMS. Kemudian perkhidmatan yang seterusnya yang kedua iaitu Urustia Ujian Tasmik Al-Quran Negara Brunei Darussalam. Ujian Tasmik Mahfaz Al-Quran Negara Brunei Darussalam dibukakan kepada rakyat ke bawah duli yang maha mulia dan penduduk tetap, yang mana ujian tasmik mahfaz Al-Quran diadakan 2 kali setahun, 6
bulan sekali. Oh, berbeza pula dengan berbeza yang dengan, tadi kan pertandingan. Tadi pertandingan, ini menghafaz. Okey, tasmik, kemudian ujian tasmik. ditasmik dengan Al-Quran. Dan pada kebiasaannya secara rutinnya diadakan setiap bulan Januari hingga Mac untuk sesi pertama dan bulan Julai hingga September bagi sesi kedua. Okey, ujian tasmik ini diadakan pada setiap hari Jumaat dan Ahad. Kenapa hari Jumaat dan Ahad? Oleh sebabkan pentasmik ujian tasmik ini adalah terdiri pada kalangan pensyarah-pensyarah institusi tinggi seperti pensyarah daripada Universiti Brunei Darussalam, UNISA, Kupu SB dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Okey, kemudian ujian tasmik menghafaz Al-Quran Negara Darussalam ini terbahagi pada 3 kategori. Kategori pertama iaitu kategori 10 juz, yang mana bagi peserta yang lulus dalam kategori ini akan menerima allowance bulanan sebanyak RM200 sebulan. Kemudian kategori 20 juz yang mana bagi peserta yang lulus dalam kategori ini akan menerima allowance bulanan sebanyak RM400 sebulan. Kemudian kategori 30 juz yang mana bagi peserta yang lulus dalam kategori ini akan menerima allowance bulanan juga sebanyak RM1,000 Brunei. Diorang akan menerima setiap bulan ni. Inisiatif dan dorongan sebenarnya untuk mereka. Kemudian allowance setiap kategori ini akan dibayar kepada mereka yang lulus untuk tempoh 6 bulan iaitu bagi setiap sesi ujian. Mula-mula kan sesi awal dari bulan Januari hingga Mac, mereka akan mendapat allowance daripada hingga penghujung bulan Jun. Kemudian diuji lagi pada bulan Julai hingga September. Kemudian dia punya allowance selepas itulah. Jadi kerana itulah 2 kali setahun untuk ia melengkapkan pengajiannya untuk 1 tahun itulah. Macam merenew pulang ni lepas 6 bulan kita di-renew balik. Mesti ditasmik semula. Nak dulu fikir sebab nak ada rakan-rakan lah Joy yang mengambil ujian tasmik. Okay. Nak fikir sekali itu saja yang mengambil ujian tasmik. Kerana ramainya yang mengambil 30 juzuk lah. Jadi nak fikir wah artinya sampai sepanjang hayat lah bayaran allowance itu diberikan kan. Tapi rupanya tidak. Tidak. Mesti dia ditasmik 2 kali. Mesti disemak juga. Sama ada hafalan mereka masih lagi dalam keadaan yang baik dan juga berterusan macam itu. Okey, sangat menarik. Kalau nak sendiri pernah? Rasanya nak pernah cuba yang 10 juzuk. Pada tahun berapa sebelum ke Kahirah Mesir dahulu. Tetapi selepas itu tidak lagi. Mungkin insya-Allah nanti boleh cuba lagi lah. Insya-Allah diberikan rezeki. Mungkin saya boleh teruskan lagi yang perkhidmatan yang seterusnya. Yang ketiga iaitu bahagian latihan dan kursus. Bahagian latihan dan kursus ini seperti lazimnya adalah projek tahunan PPQ Mabim seperti mengadakan kursus skim kefahaman Al-Quran, tadabbur Al-Quran dan kursus tarannum Al-Quran. Sebagai ringkasnya, skim kefahaman Al-Quran itu bertujuan untuk memahami isi kandungan Al-Quran dengan lebih dalam dan lebih terperinci. Kerana Al-Quran dijadikan sebagai sumber rujukan hukum perundangan Islam, dapat meningkatkan kesedaran dan kepemahaman isi kandungan Al-Quran dari pelbagai aspek, memberikan maklumat yang tepat terhadap pelbagai isu dan salah tafsiran dan tangkapan mengenai kandungan Al-Quran di era globalisasi dan modernisasi ini. Kemudian skim ini disasarkan dan difokuskan kepada sektor kerajaan, sektor swasta dan juga kepada badan bukan kerajaan NGO. Seperti mana yang telah diadakan pada tahun lepas. Skim kefahaman Al-Quran ini memfokuskan kepada kumpulan mu'alaf yang berdaftar di bawah kawalan Pusat Dakwah Islamiah. Begitu juga dengan tadabbur Al-Quran yang mana PPQ Mabim telah melaksanakannya skim ini di sektor kerajaan, sektor swasta dan kepada badan bukan kerajaan NGO dan sektor kerajaan yang beruniform seperti Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Polis di Raja Brunei dan juga di masjid-masjid. Manakala kursus tarannum Al-Quran diadakan bertujuan adalah untuk mendalami disiplin tarannum Al-Quran secara bertalakiah dengan guru-guru yang berkemahiran dalam bidang tarannum Al-Quran. Ianya dikendalikan sebanyak 3 peringkat. Peringkat pertama iaitu peringkat pengenalan, iaitu basic. Bagi mengenali falsafah pembacaan Al-Quran bertarannum sama ada berbentuk teori ataupun praktikal, murata, tajwid dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya.
Iya, kita percaya banyak lagi ni ya perkhidmatan yang telah pun yang ditawarkannya oleh Pusat Pengajian dan juga Penyebaran Al-Quran Mabims Kementerian Hal Ehwal Agama. Jadi insyaAllah jika ingin mengetahui dengan lebih lanjut nanti bolehlah berhubung ya dengan Pusat Pengajian dan juga Penyebaran Al-Quran Mabims Kementerian Hal Ehwal Agama ini. Sayang sekali masa sebenarnya sangat mencemburui kita pada hari ini. Betul sekali. Jadi kita ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan berkesudian datang ya ke Studio 4 Rampai Pagi pada hari ini, di mana Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims adalah tajuk yang kita ketengahkan di wawancara.